Yang ketiga daripada hadis ni yang kita belajar adalah kelebihan menunaikan janji dan menunaikan amanah, dan kelebihan muamalah yang baik. Muamalah yang baik. Apa dia? Dalam bab harta. Yang ni lagi mencabar tuan-tuan perempuan. Cuba bayangkan, satu orang pekerja mai kerja dengan kita. Duit gaji dia kita tak ambil. Kita saja try labak tengok duit tu. Labak duit tu tersebut makin lama makin membesar. Kita gaji dia, katalah kita bubuh RM100 gaji dia. RM100 gaji dia. Kita labak kalau ikut dalam hadis tadi sampai 1 padang punya lembu kambing. Bayang kalau hari ni kita nak kata apa? Tuan-tuan, lembu dekat 4-5 ribu. Tu pun dia kata lembu budak sekolah lagi. Kalau sekok, pada hari ni kalau nak lembu bagus 12 ribu. 12 ribu. 1 padang punya tu. Hasil daripada duit RM100 yang kita labak. Tiba-tiba kawan tu mai minta lepas 5, 6, 7 tahun. Mai minta ni gaji saya tak bagi. Kita pun teringat. Oh gaji hang. Kita kali-kali tengok 1 padang punya lembu. Kita nak bagi 1 padang punya lembu. Boleh bagi tak agak-agak? Oh, kita tak nampak lembu-lembu kot. Bagi kita bagi rumah 3 biji lah. Rumah teres ni 3 biji. Duit yang kita labak tu semua tak tahu dah bawa dalam niaga apa kan. Menjadi kita beli sebiji, 3 biji rumah. Kelabu mata. Kerja? Bila hang kerja? Ingat pun buat tak ingat. Tak perasan lah. Bukan tak mau bagi, tak apa nak ingat lah. Kalau kita bagi pun RM100 tu kita bagi balik. Kita nak bagi duit yang kita labak tu. Gila dah ni kata. Apa nak bagi yang tu? Bukan dia buat usaha. Saya yang buat usaha. 10 ustaz dia ni pergi jumpa nanti jadi fatwa yang paling mirip-mirip boleh bagi halal. Dekat-dekat nak halal tu kira okey lah. Kira dia ambil halal. Tuan-tuan, jangan main dengan dunia. Tapi ada orang yang muamalah dia ajaib. Orang ni dipuji oleh Nabi SAW. Sebab nak korbankan dunia ni, bila kita dah ada dalam tangan ni, orang punya dah ada dalam tangan hasil daripada usaha kita. Kita yang bertungkui lumui. Lepas tu kita nak bagi kat dia. Kita buat berniaga, bagi senang faham. Kita buat berniaga, satu orang dia masuk dengan kita punya share perniagaan kita RM100. Dia bagi RM100, lepas tu dia dah rek mana kapi tak tahu lah, tak nampak. Dan kita pun dah buat berniaga kita dah maju dah. Maju dah gila-gila. Kalau ikut-ikut RM100, kira-kira duit dia dah jadi RM100,000. Lepas masa dia mai tuntut balik, agak boleh bagi RM100,000. Boleh bagi ke tuan-tuan perempuan. Bukan telan ayak liok, terkencing 3 kali pergi tandas pun fikir lagi. Hang bagi RM100, hari ni jadi RM100,000. Aku yang buat semua macam-macam nanti mai. Tapi pemuda tadi, laki tadi dia buat. Kerana itu kedudukan dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Apa yang kita belajar daripada hadis tersebut? Kebaikan menunaikan janji. Janji tetap janji. Hak orang kena bagi. Amanah. Satu orang yang amanah dalam muamalat. Oh, susah hari ni nak cari. Adik-beradik pun bergaduh. Adik-beradik pun bergaduh pasal duit. Pak menakan, anak menakan bergaduh pasal duit. Anak dengan mak pun bergaduh pasal duit. Dia tuntut kat mak dia di mahkamah. Yang ni masuk surat khabar hari tu. Tuntut. Ajaib. Duit ni dia kira sihir. Sihir. Gambar agung kalau ada, kalau dalam kertas yang ada gambar agung tu, dia boleh buat macam-macam. Mayat pun boleh bangun balik, dia berkata. Kan? Jangan buat pasal. Tuan-tuan, bila satu orang sanggup buat lagu tu, kedudukan dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ini adalah antara amal yang salih. Seterusnya, antara perkara yang kita boleh belajar daripada hadis ni, bahawa Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan apa saja amalan kebaikan seorang. Allah tetap menilai tentang setiap amalan kebaikan yang kita lakukan. Dan daripada hadis ni kita belajar juga,
seterusnya adalah kesan daripada amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba akan lahir, akan kelihatan ketika kita berdepan dengan kesusahan. Kita duk baca Quran, duk berzikir, kadang kita tak nampak kesan tarbiyah tu berlaku. Bila akan kita nampak? Bila kita berdepan dengan kesusahan, baru kita nampak kesan daripada amalan tersebut. Ketika kita mengangkat tangan, menadah tangan, mengadu kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan zahirkan kesan tersebut. Allah akan perkenankan doa kita. Hamba Allah yang buat amalan soleh ni, sebelum berdepan dengan kesusahan ni, dia tak teringat pun nak berdoa. Dia pun tak tahu kata doa dia begitu punya power. Orang yang jadi tadi dia jaga mak dia, kalau tak berdepan dengan kesusahan ni, hadis ni tak sampai kepada kita. Tapi bila berlaku benda ni, kesan amalan soleh yang dia buat tu, bila dia tahu, bila berdepan, batu tu jatuh tutup gua, berdepan dengan kesusahan, baru dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Rupanya dia berdoa dengan bertawassul kepada Allah, rupanya amalan dia buat tu diterima di sisi Allah, dan besar kesan dia zahir, batu terangkat sikit. Antara yang kita belajar juga daripada hadis ni adalah bab tentang karamah, kemuliaan orang-orang yang saleh. Hari itu kita terangkan karamah yang Allah berikan kepada para awliya Allah Ta'ala, dan ma'unah yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Kadang orang saleh ni, orang yang saleh ni dia bukan kena isytihar ke orang, saya ni orang saleh. Kadang orang saleh tu ada di keliling kita pun, dan kita tak perasan. Dan kita kena menerima realiti pada hari ni. Kesalehan kadang-kadang tak terhimpun pada satu orang, satu individu. Ada orang yang dia saleh dalam bab muamalat. Dalam bab duit ringgit ni, 1 sen pun nanti bagi balik. Kalau dia hutang RM1, dia terbayar RM1.2. Dia sangat ambil berat. Tetapi bab ibadat kadang-kadang dia tunggang langgang sikit. Ada orang yang dia bab ibadat ni memang saleh, tahajud tak pernah miss. Tapi bab duit dia hantu raya. Sampai orang kata dia, kalau buat meniaga apa dengan dia, kena jaga sikit lah. Jaga apa? Jaga sikit lah. Takat tu lah boleh cerita. Kan? Dia boleh magic, boleh lesak, meapi. Kan? Masa nak keluar senang, nak masuk balik, nak patah balik susah. Sampai orang kena nasihat lagu tu. Kadang saleh ni berbeza-beza pada setiap orang. Tidak dinafikan orang yang saleh tu yang terbaik adalah terhimpun segala kebaikan pada diri dia. Tapi kalau kita nak cari lagu tu pada hari ni susah. Ada orang bagus, semua benda sudut sebab agama ni bagus, tapi dia ada kelemahan dalam mengawal lidah dia. Lidah setajam pisau kadang-kadang. Ada orang yang kadang-kadang mulut dia cukup manis cakap dengan orang akhlak bagus, tapi semayang pula tak mau. Al-balu' wal-liyad. Cukup susah. Ada orang semua bagus, tapi bab duit genggam tak tirih. Tuan-tuan faham kot, orang lama semua mesti faham. Genggam tak tirih kan. Susah nak tirih. Sedekah dia kira macam interport. Siapa bagi kat dia, dia bagi balik kat masjid. Dia kira cari orang lain bagi sedekah. Dia sendiri nak sedekah punya susah. Sila hari bulan dia boleh minta sedekah. Padahal dia tu wajib bagi sedekah dan kategori wajib zakat dah. Tapi dia kalau tak ada apa-apa. Kita pun orang susah agak. Susah apa? Susah banyak kereta nak jaga. Punya susah. Jadi kerana tu kita mengiktiraf kesalehan setiap orang. Kita jangan memperkecilkan siapa-siapa. Dan jangan pandang remeh untuk minta doa daripada orang yang saleh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pernah minta Sayyidina Umar berdoa kepada Nabi. Siapa Sayyidina Umar? Siapa Rasulullah? Sayyidina Umar rasa terkejut. Ini akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak. Kita akan jadi jutawan akhirat bila kita hidup ni menghasilkan doa. Bila kita buat kebaikan kepada orang, baru orang akan doa kepada kita. Yang kita takut, orang doa juga, doa kecelakaan kepada kita. Mampu dah? Lega lah. Dia ada pi dah. Ninggal dah. Ya Allah, lega lah kampung kita ni. Yang tu yang kita takut. Kita nak dapat doa kebaikan. Jutawan tuan-tuan. Puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang yang hidup menghasilkan doa ni, mesti dah dia perlu pada pengorbanan. Dia buat kebaikan kepada masyarakat di tempat tu. Baru orang doa kepada dia.
Dia tahan kesakitan jiwa ni atas mulut-mulut orang yang mungkin kasar, mengasari dia, melukakan dia. Barulah dia menghasilkan doa. Kita nak dapat doa free daripada orang tanpa kita buat pengorbanan. Benda ni mustahil. Kita perlu melakukan pengorbanan. Jadi manusia yang terbaik seperti disabdakan Rasulullah, anfa'uhum linnas. Manusia di antara manusia yang terbaik adalah orang yang banyak bagi manfaat kepada orang. Ada orang bagi manfaat dengan bagi makan. Ada orang bagi manfaat dengan hulurkan bantuan. Ada orang bagi manfaat kepada orang dengan banyak nasihat kepada orang tapi tak melukakan hati orang lain. Memperingatkan ke orang ramai kepada Allah Ta'ala. Di saat orang lalai, leka, dia peringatkan kepada Allah. Orang jauh daripada Allah, dia peringatkan kepada Allah Ta'ala. Ini pun anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bagi manfaat kepada masyarakat, kepada manusia.